Menariknya di Malaysia hari ini kita datangkan dalam keluarga ni semuanya ialah seorang guru dan juga merupakan generasi ketiga yang bergelar seorang guru. Dan hari ini ustazah dan mungkin masing-masing boleh kongsikan, mungkin Ustaz Samin boleh kongsikan macam mana boleh bergelar seorang guru, dan abang-abang dan kakak-kakak pun seorang guru juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada MHI yang sudi menjemput kami sekeluarga datang ke sini. Okey, saya asalnya menjadi guru ni kerana tengok minat kepada keluarga dan pencetus daripada ayah saya lah. Dan kemudian dengan keluarga-keluarga yang semuanya memang menjadi warga pendidik. Dan saya ambil daripada motivasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik daripada kamu iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Quran. Dan semua ilmu ni semua daripada Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi amal jariah kepada kita. Daripada situlah saya minat dan saya teruskan pengajian dan pendidikan saya di dalam bidang saya, dan seterusnya bila saya selesai, saya terus memohon untuk menjadi warga pendidik. Sebenarnya bila kita melihat daripada kata keturunan tu, memanglah darah guru tu mengalir kan. Sebelah mak saya pun kebanyakannya guru. 13 orang guru. 13? Daripada 37 lah kan. Maknanya di samping tu juga saya melihat kerjaya guru ni suatu yang nak kita mesti minat. Dia tak boleh sebagai satu pilihan terakhir dalam kerjaya, ya. Dan melihat kepada cabaran kepada pendidikan guru hari ini, maknanya guru tu nak tak nak dia mesti kreatif, dia mesti ada inovasi, mesti ada, orang kata, seiring dengan kehendak kerajaan, transformasi kerajaan. Sebab kalau kita tengok dasar-dasar kerajaan ini dalam pendidikan banyak menuntut kepada cabaran dalam ICT, pengenalan kepada ilmu-ilmu baru. Kita ada bikisan ini tentang penghargaan kepada guru, ya. Sempena Hari Guru yang berlangsung pada 16 Mei. Walaupun setengah bulan lagi, tapi tidak mengapa, boleh kita terus ataupun kita mula menyuarakan penghargaan kepada guru-guru yang telah mendidik kita dari sekolah rendah ke tadika sampai ke Menara Gading. Jadi kita ada sedikit perkongsian ucapan. Mari kita dengar ucapan mereka, silakan. Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang tersayang. Terima kasih cikgu sebab ajar saya sepenuh hidup saya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru di seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru kepada guru-guru yang telah banyak mengajar dari kecil hingga besar. Kami hargai jasa cikgu yang dah ajar kita dari kecil sampai besar ni. Kepada semua warga pendidik di Malaysia, especially warga guru di SK Taman Melati, kami ucapkan selamat Hari Guru. We love you. Selamat Hari Guru to all guru-guru dekat Malaysia ni, seluruh Malaysia, dan terutamanya Sekolah Kebangsaan Taman Melati yang telah lama mendidik kami berdua kan. And we love you all. Kami dari SK Taman Melati ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Kita ada bikisan nak dikongsikan bersama anda terlebih dahulu. Silakan. Berkaitan dengan Sekolah Bukit Damansara yang Johan pertandingan tarian peringkat antarabangsa di Rusia baru-baru ini, mewakili sekolah ialah 16 pelajar berusia 7 hingga 12 tahun. Mereka memenangi 2 hadiah utama dan muncul juara bagi pertandingan tarian tradisional dan juga moden. Uniknya mereka ni semua tidak punya asas dalam tarian tetapi boleh menjuarai pertandingan ini. Saiful dan Zaim. Jom kita saksikan. Kita saksikan bagaimana semalam baru pulang dari Rusia kabarnya. Ya, saksikan. Mengasah bakat dan mempersiapkan pelajar dalam menghadapi cabaran di peringkat global. Itu yang dilakukan pengurusan dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara apabila mereka merancang untuk menyertai International Festival Competition Super Dance yang diadakan di St. Petersburg, Rusia. Rancangan menghantar pelajar ke pertandingan itu turut mendapat sokongan ibu bapa murid terbabit.
Apa yang memeranjatkan adalah penyertaan sulung mereka ini membuahkan hasil di luar jangkaan. Pasukan Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara yang diwakili 16 pelajar berusia di antara 7 ke 12 tahun berjaya memenangi 2 hadiah utama apabila muncul juara bagi pertandingan tarian tradisional dan moden. Selain itu, sekolah ini turut memenangi anugerah pakaian terbaik dan juga anugerah khas juri. Pertandingan tahunan di St. Petersburg ini disertai lebih 70 pasukan dari 10 buah negara dengan Rusia menghantar pasukan paling banyak. Bagi guru seni tari, pasukan mereka mengambil masa selama lebih 3 bulan bagi menyiapkan para pelajar terbabit untuk pertandingan itu. Walaupun kebanyakan mereka tidak mempunyai asas dalam bidang seni tari, kesungguhan yang ditunjukkan oleh mereka nyata membuahkan hasil membanggakan. Cabaran di sana sangat sengit di mana mereka juga terdiri daripada penari-penari yang profesional daripada sekolah-sekolah yang telah memang dilatih tentang seni tari dari segi etnik maupun moden. Negara lain pun bagus. Negara lain pun bagus. Itulah sebabnya kita sungguh banggalah that we can raise to that standard. Walaupun menerima cabaran yang sengit dari pasukan yang lebih berpengalaman, dengan semangat Malaysia boleh, mereka cuba memberi persembahan terbaik. Hasilnya, para pelajar ini muncul antara 9 pasukan yang mara ke peringkat akhir. Pasukan lain memang bagus, tapi kita cuba yang terbaik. Tapi kita dapat tempat pertama. Peserta lain pun juga bagus, tapi kerana saya nak menang, saya buat yang terbaik lah. Bagi Zarina Jamil, guru besar sekolah ini, kemenangan mereka memberi semangat kepada pihak sekolah untuk menyertai lebih banyak pertandingan di peringkat antarabangsa. Sebenarnya di peringkat antarabangsa banyak lagi pertandingan yang dianjurkan oleh negara-negara luar. Cuma kita je tak tahu. Tapi selepas yang kita menang ni, kita rasa yakinlah untuk memasuki lagi banyak pertandingan peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, pihaknya akan memilih para pelajar yang berkebolehan bagi penyertaan pertandingan di masa depan. Tahniah kita ucapkan kepada adik-adik kita yang merupakan duta kecil negara Malaysia. Jadi kita nak saksikan sikit sebanyak ucapan kata-kata murid di luar sana kepada guru mereka. Saksikan. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya dari PMR, UPSR sampai STPM. Kepada guru-guru yang ada sekarang, dan terima kasih banyaklah kerana memainkan peranan sebagai ibu bapa di sekolah yang dapat mengajar anak-anak kami lah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru atas semua pengorbanan yang diberikan oleh guru saya. Dan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu saya. Terima kasih banyak-banyaklah semua tunjuk ajar daripada guru sehingga kakak jadi orang yang nilang, orang yang pandai. Saya mewakili pihak guru-guru yang mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Teruskan perjuangan kita mendidik anak bangsa dan good luck. I wish all the teachers and the teachers days coming on this, and I hope they all give the better teaching to the coming up students, and bring up the good generation to the nation. Hari Guru pada guru-guru saya, Sekolah Menengah Ketua Aceh 19. Cikgu banyak bantu saya jadi pengawas. Cikgu banyak mengajar saya untuk jadi berdisiplin dan bertanggungjawab. Saya Nurul Malina nak ucapkan selamat Hari Guru kepada cikgu-cikgu saya yang pernah mengajar saya. Utamanya Cikgu Rohaya yang saya tak pernah lupa. Saya kena denda dengan cikgu, kena beri atas kursi. Saya sayang semua cikgu yang ajar saya. Saya memang selalu kena marah ke cikgu dalam kelas sebab saya memang jadi seorang bising. Tapi yang cara cikgu tegur tu memang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Jadi tu lah kenangan saya bersama cikgu-cikgu. Kita nak kongsikan berkenaan dengan Hari Guru 16 Mei. Okey. Kenapa tarikh 16 Mei itu dipilih? Kenapa? Kita ada sejarah di sini. Tengok papan hitam. Papan hitam. Tapi ini warna hijau lah, Eli. Itulah dia. Kenapa dipanggil papan hitam tapi sebenarnya warna hijau? Cikgu, sila bagi tahu. Saya tiada jawapannya. Apapun tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana tarikh sama pada tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan telah menerima cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran sebagai dasar pelajaran
bagi negara kita. Dokumen itu dikenali sebagai Laporan Razak menjadi dasar pelajaran kebangsaan sejak 16 Mei 1956. Sempena menyambut ulang tahun yang ke-88, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur akan menganjurkan Majlis Tautan Kasih pada hari Sabtu 10 Mei 2014 di Dewan Utama mulai jam 8 malam yang bertujuan membaiki itu ataupun menaik taraf prasarana sekolah. Dan untuk sebarang pertanyaan berkenaan majlis, sila hubungi Puan Fazilah binti Hashim di talian 0196341194. Okey. Dan ingin kami kongsikan di penghujung siaran ini sebelum kita dengarkan puisi daripada Dr. Lim Sweetin. Dan kita akan bersama dengan Profesor Dr. Lim Sweetin dengan puisinya Guru-Guru. Dan terima kasih kepada tetamu kita, Cik Kamal Zaman. Terima kasih. Jumpa lagi selalu. Assalamualaikum. Silakan. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat 1000 tahun, katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah di ibu kota. Di bangunan tua sekolah Ulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhirnya kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat menjadi kenangan ke akhir hayat. Ulang tahun yang ke-88 Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dah 88 tahun dah. Ya, ada akan berlangsungnya Majlis Tautan Kasih pada hari Sabtu 10 Mei di Dewan Utama Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur mulai jam 8 malam. Ya, ini adalah anjuran bersama pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa Guru dan Guru PIBG serta beberapa kumpulan alumni yang bergerak aktif dalam menyumbangkan bakti kepada sekolah yang mereka cintai pastinya. Ya. Dan tujuan dia untuk mengumpul dana bagi menaik taraf prasarana sekolah. Dan selamat Hari Guru kepada guru-guru di seluruh Malaysia, terutamanya kepada guru saya kerana telah mendidik saya dan juga telah memberi inspirasi kepada saya. Guru adalah pemangkin untuk aspirasi negara. Jika tiada guru, tiadalah seorang peguam, tiadalah seorang doktor, tiadalah seorang wartawan dan tiadalah seorang Perdana Menteri di Malaysia, kerana guru itulah pemula bagi segala-galanya. Terima kasih kerana beri tunjuk ajar sehingga saya berjaya sampai hari ini. Selamat Hari Guru. Guru yang pertama saya kenal adalah mak dan ayah, dan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Malaysia. I wish all the teacher happy teacher days and thanks for everything. Thank you. Selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia dan di luar negara. Terima kasih, jasamu dikenang selalu.
Kita ada seseorang di talian ketika ini, iaitu Haji Abdullah Maddin, pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan bercakap mengenai satu majlis solat hajat dan juga baca Yasin serta tahlil pada sambutan Hari Guru tahun 2014. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Alhamdulillah, ya. Dan Haji, kalau dapat dikongsikan mengenai majlis solat hajat dan juga baca Yasin serta tahlil sempena sambutan Hari Guru tahun ini, Haji, di mana akan diadakan, bila tarikhnya? Silakan, Haji. Ya, okey, terima kasih banyak. Solat hajat ini akan kita laksanakan di Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta. Selepas maghrib petang ni, insya-Allah. Halo? Hello, ya, silakan, teruskan. Jadi tetamu kita yang akan datang, insya-Allah, Datuk Ketua Pengarah Pendidikan sendiri, Datuk Said Muhammad Yusof akan bersama-sama dengan kita dan disertai oleh guru-guru dan pelajar-pelajar di wilayah persekutuan lah. Tempatnya di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jalan Duta. Kita mula sembahyang maghrib di sana. Kemudian selepas itu kita akan adakan solat hajat dan baca Yasin bersebenar dengan hari sambutan Hari Guru ni lah. Dan selain daripada solat hajat, baca Yasin, apa lagi agaknya aktiviti lain yang mungkin boleh dikongsi bersama mereka yang hadir? Mungkin dikongsikan juga antara jasa guru yang telah selama ini berjasa buat kita. Mungkin Tuan Haji nak kongsikan? Kurang jelas lah, boleh berkuat sikit tak? Maksudnya selain daripada ada bacaan doa, apa lagi intisari lain yang dikongsikan pada malam tersebut nanti? Biasanya kita antara maghrib dengan isyak tu kita penuhi dengan inilah solat hajat, baca Yasin, itu. Dan aktiviti lain memang berjalan lah sejak 30 bulan lagi. Pelancaran nak dibuat untuk sambutan Hari Guru ni. Ada senam robik dan lain-lain itu diuruskan oleh bahagian sekolah harian. Tuan Haji, itu di peringkat kebangsaan, ada juga di peringkat negeri yang dianjurkan oleh pejabat pelajaran negeri dan sebagainya, Tuan Haji, di setiap Malaysia? Di peringkat negeri pun ada pejabat pelajaran negeri dan sekolah-sekolah juga menyambut Hari Guru. Ada tarikh berkenaan dan ada tarikh-tarikh mengikut kesesuaian masing-masing lah. Ini yang kita laksanakan ini di peringkat kebangsaan. Seiring dengan sambutan Hari Guru, pelbagai anugerah telah diadakan untuk menghargai jasa mereka, dan antaranya Anugerah Guru Inovatif Prasekolah 2013, dan kita nak berkenalan dan kita nak dengarkan kata-kata daripada penerima Anugerah Guru Inovatif Prasekolah 2013 ini. Kita saksikan. Selalunya kalau kita guna chalk and talk di sini, murid rasa begitu bosan dan tidak suka belajar. Selepas tu kalau kita kaji, budak ni suka kepada bahan ni. Kita cuba kaitkan apa yang budak suka dengan bahan inovasi kita. Budak akan lebih seronok. Semua guru boleh buat seperti mana yang saya buat kalau mempunyai keinginan untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Sudah tentu ia memerlukan kerjasama yang erat daripada seluruh warga sekolah, pejabat pelajaran daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kementerian Pelajaran. Pelbagai aktiviti telah pun diadakan sepanjang bulan Mei ini, antaranya termasuklah majlis bacaan, majlis doa selamat dan juga bacaan tahlil yang telah pun diadakan di Masjid Wilayah semalamnya, Wani, di mana ia merupakan diadakan anjuran bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, dan antara tetamu kehormat yang hadir adalah Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Ini antara kita dapat kongsikan. Ini warga pendidik juga hadir, dan juga anak-anak murid juga hadir, sama-sama mendoakan kesejahteraan. Jumlah kehadiran lebih 3,000 orang ya. Semoga doa ini dan dengan aktiviti macam ni kan sebenarnya dapat mengeratkan juga hubungan antara guru kan, anak dan juga kalau sekolah tu berada di sebuah taman kan, ini semua mengeratkanlah sebab bukan saja peranan guru tetapi peranan hubungan guru dan juga keluarga pelajar pun penting juga kan. Jadi benda ni semua memang memberi satu lagi sebagai tempat ataupun platform kepada guru-guru dan guru-guru untuk meningkatkan lagi prestasi pelajar. Hubungan ibu bapa dengan guru sangat-sangat penting kerana
ini boleh boleh dilakukan penambahbaikan dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Ini dia antara acara yang berlangsung sepenuh Hari Guru ataupun sambutan Hari Guru yang diadakan di Masjid Wilayah semalam, yang Wilayah Persekutuan semalam yang dikatakan dihadiri lebih hampir 3,000 orang yang bermula jam 6.30 petang semalam. Majlis doa selamat, baca Yasin dan juga solat hajat. Moga guru-guru, cikgu-cikgu kita yang dia tengok kita tak begini tengoklah kan di Johor, Kedah. Saya dulu sekolah Melaka, sekolah Johor. Sekolah dekat dalam Sungai Besi tu, sekolah KL pun. Mungkin dapat tengok insya-Allah kan. Ingat lagi tak tahu ingat ke tak. Selamat Hari Guru kita ucapkan. Pastinya cikgu-cikgu yang berada di Kedah, Johor dan juga Kelantan. Mereka cuti hari ini. Jadi cikgu, selamat Hari Guru secara langsung daripada kami di Malaysia hari ini. Baiklah. Okey, kita ada lagi sesuatu yang dikongsikan. Dan selain daripada solat hajat, kita ada majlis malam tautan kasih. Ini juga berkaitan dengan sekolah dan cikgu. Berkaitan dengan sekolah juga ya. Sempena menyambut ulang tahun yang ke-88 Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur yang dulunya dikenali sebagai Technical Institute of Kuala Lumpur akan menganjurkan majlis tautan kasih pada hari Sabtu 10 Mei 2014 di Dewan Utama SMTKL mulai jam 8 malam. Dipahamkan Wani, malam tautan kasih SMTKL 2014 ini merupakan anjuran pihak sekolah bersama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta beberapa kumpulan alumni yang bergerak aktif dalam menyumbangkan bakti kepada sekolah yang mereka cintai. Dan tujuannya Wani? Tujuannya ialah untuk mengumpulkan dana bagi menaik taraf prasarana sekolah di samping mengumpulkan seberapa ramai alumni yang boleh bagi mengembalikan nostalgia mereka ke sekolah. Jadi kan sebarang pertanyaan? Mungkin saya boleh bawakan nomornya. Boleh dihubungi talian ataupun hubungi Puan Fazilah binti Hashim di talian 01963411194 atau 0391318052. Anda suka hashtag? Suka? Hashtag apa? Selalu saya kalau hashtag makanan lah. Suka hashtag makanan. Dan Faria ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Cakap pasal hashtag kan. Silakan. Pastinya sekarang ini ledakkan teknologi ni kan, Instagram lah, Twitter dan sebagainya. Jadi apa kata sempena dengan Hari Guru ni, kita ada satu peraduan. Peraduan di mana gambar anda bersama guru kan, angkat gambar selfie bersama guru ke dekat Instagram macam Saiful suka buat tu kan. Ada Twitter. Boleh hantar ke didik@didikmalaysia ataupun email ke didikmalaysia@gmail.com. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peraduan ini, bolehlah layari www.didikmalaysia.com.my. Pastinya kalau ada peraduan ini mestilah ada hadiah yang menarik. Betul Saiful? Betul, insya-Allah. Bagus. Okey. Faria dalam karakter guru. Kita nak teruskan dengan kehangatan Hari Guru di mana Faria ada seseorang yang ingin diterbual. Ya, pastinya. Anda cikgu disiplin sesuai lah saya kira. Ya ke? Okey juga kot. Mungkin selaku guru sebab di situ. Bila dah seorang ibu dia mesti ada ciri-ciri kepimpinan mengajar tu. Jangan tentu Okey, cikgu teruskan. Silakan cikgu. Ini mengenai kita menyentuh mengenai Hari Guru yang bakal disambut pada 16 Mei nanti, yang sambutan Hari Kebangsaan yang ke-43. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sambutan Hari Guru ini, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Dato' Amin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Ini mengenai dasar dan pembangunan pendidikan. Selamat datang Dato'. Terima kasih bersama dengan kami semua. Dato', sebelum tu lah Dato' kan, Hari Ibu ni mungkin pastinya masih lagi terkenang dengan kenangan bersama arwah ibu kan? Ya. Tadi masa sesi Hari Ibu tadi tu tersentuh walaupun saya tak ada ibu lagi. Tapi biasanya kalau kita dah tak ada tu baru kita ingat. Bila dia masih ada dengan kita selalu kita lupa. Bila tak ada tu baru kita ingat. Jadi kena hati-hati benda tu. Itu kata-kata memang betul, memang sangat berharga kan. Okey, pastinya ibu juga sebagai idola pada pendidik kan. Tapi kita hari ini kita bercakap mengenai sambutan Hari Guru. Jadi Datuk, mungkin bila kita melihat pada sekarang ni kan, mendidik anak yang berada dengan generasi X, Y, Z dan Alpha sekarang ni pastinya satu cabaran baru buat guru-guru pendidik Malaysia ni untuk berhadapan dengan semua ni. Dulu kalau kita tengok apa yang cikgu ajar tu, itulah dia. Kita tak ada macam tanya pun berkenaan tersebut. Tapi sekarang ni dengan teknologi terkini kan, guru tu kena
lebih lagi 10 kali panjangan. Jadi mungkin apakah cabaran sebenarnya yang dilalui oleh guru-guru sekarang ni dalam generasi ini? Sebelum saya masuk tu ya Fariha, tadi saya tertarik dengan apa tu? Pagi ni cara pengendalian tu macam cikgu. Oh. Ya, macam cikgu. So jadi itu tipikal ataupun memang stereotip cikgu kita begitu. So jadi sebut cabaran tadi tu kalau kita lihat. Salah satu cabaran besar cikgu kita sekarang ni ialah bagaimana dia boleh mengubah cara pengajaran dia tu supaya boleh mengambil kira kaedah budak-budak sekarang belajar. Salah satu sebagai contohnya Fariha, salah satu ciri generasi yang ada sekarang ni ialah dia multi skilling, multi skill. Kalau dulu ingat tak, kalau kita dulu cikgu kita kata duduk diam, buat satu kerja tu untuk itu je. Tapi sekarang kalau kita perhatikan anak-anak saya dan mungkin anak-anak ibu bapa yang di luar tu, kita perhatikan anak kita kalau belajar tu dia boleh pasang muzik kat telinga dia. Sampai dia pasang muzik, sampai dia buat kerja dia boleh. Dulu kita tak boleh macam tu. Kita hanya boleh muzik tak boleh, diam je, senyap je. Kena belajar dengan keadaan yang tenang. Tapi budak sekarang dia dengan multi skill. Multi skill maknanya dalam masa yang sama, dalam keadaan yang dia dengar muzik dia boleh banyak kerja. So jadi pengajaran seperti inilah yang perlu kita yang menjadi cabaran pada cikgu. Sebab itu kita menekankan kalau ada cikgu itu apa yang kita menggunakan the multi-sensory of teaching and learning. Menggunakan seluruh deria pelajar itu dalam serentak. Itu yang kita nak tap potensi. Dan itu cabaran besar kepada cikgu untuk merubah dia punya keadaan mengajar. Dan baru ini kan tahun lalu dah dilancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan ada 11 anjakan di dalam PPPM tu. Jadi ada juga menyentuh bagaimana kreativiti guru dan sebagainya kan. Tetapi bagaimana pula sekarang ini dengan penyertaan ICT kan, kita telah berikan sedikit demi sedikit terapkan dalam pendidikan ni. Jadi mungkin adakah dasar ini diambil daripada sistem negara luar dan ataupun kita memang rangkumkan ini sebagai ikan kita sendiri? Dia ada kadang-kadang ada orang salah faham dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni. Ada yang mengatakan kita mengambil model daripada luar kemudian kita gunakan di Malaysia. Sebenarnya tidak tepat gambaran itu. Kalau kita perhatikan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini, apabila kita menggubal pada peringkat awal itu, kita menggunakan pelbagai input. Salah satunya yang kita panggil, kita melihat best practices, amalan-amalan terbaik di luar negara. So, jadi amalan-amalan terbaik di luar negara ni ada beberapa prinsip-prinsipnya kita guna pakai, bukan kita ambil model termasuk. Contohnya, kita kata bagaimana guru itu sendiri, best practicesnya kita guna pakai di Malaysia. Dan tidak semua di luar negara. Kita ambil satu contoh umpamanya kita buat di Malaysia sendiri. Kita dapati salah satu negeri yang telah meningkat dia punya prestasi pada ketika kita buat kajian tahun 2011 itu ialah Johor. So amalan-amalan terbaik sama ada pengurusan dan juga pengajaran guru tu kita guna pakai dan kita sebarkan di seluruh negara. So, jadi maknanya tidak semuanya kita menggunakan model-model daripada luar, tapi prinsip-prinsipnya yang terbaik di luar negara tu kita guna pakai dan kita adopt ataupun kita ubah suai mengikut keperluan kita. So itu prinsipnya. Okay. Dan melalui dasar baru ni Datuk, profesi sebagai guru pun telah dinaikkan martabatnya kan. Kalau dulu kata guru ni macam pilihan kedua, ketiga, tetapi sekarang ni dengan dasar baru ni apatah lagi guru dah diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran lebih tinggi kan. Mungkin Datuk boleh perincikan sikit lebih lanjut. Dia begini. Kita dapati salah satu prinsip yang kita dapati di luar negara-negara yang selalunya mempunyai sistem pendidikan yang baik, yang berjaya dan cemerlang, itu salah satu cirinya ialah gurunya berkualiti. Dan kajian juga menunjukkan tidak ada satu sistem pun di mana maksudnya begini, kalau sistem pendidikan itu tidak boleh mengatasi kualiti gurunya. Maksudnya kualiti guru itu adalah penentu kepada sistem pendidikan. Sebab itu salah satu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan itu kita cukup menekankan kepada kualiti guru. Sebab itu kemasukan guru ke Institut Pengajian Tinggi, ke IPG, Institut Pendidikan Guru umpamanya, kita telah tingkatkan dia punya kualitinya. Kita tidak lagi mengambil sebarang orang. Sampai kualitinya kita mengambil kira perkara yang paling penting juga ialah minat dia.
Minatnya itu yang akan menentukan. Kalau punya ada dua orang tu mempunyai kualiti akademiknya sama, yang akan menentukan dia dipilih tidak ialah minatnya, kecenderungannya. Sama ada dia nak jadi cikgu guru atau tidak. Itu. Bila ada minat tu Datuk, barulah macam seorang guru tu menjadi seorang yang kreatif juga, kan, inovatif juga untuk diserapkan dalam pengajaran, kan. Tapi bila kita sebut guru perlu kreatif dan inovatif ni, bagaimana pula bantuan diserapkan oleh Kementerian Pendidikan kepada guru-guru ni? Sebab itu umpamanya kita balik kepada tadi, kita dapati bahawa untuk kita menghasilkan murid yang kreatif dan inovatif ini, kita tidak boleh menggunakan kreatif dan inovatif cara lama kita. Cara lama kita mungkin sesuai macam zaman saya, sesuai untuk zaman saya lah. Jadi kreatif dan inovatif. Tapi untuk yang zaman sekarang, anak-anak kita ni dia menggunakan kaedah yang berbeza. Ataupun kita panggil rangsangan yang berbeza untuk dia kreatif dan inovatif. Sebab itu guru pun kena berbeza. Dan dalam konteks inilah, dalam pelan pendidikan kita memberikan dalam gelombang pertama kita ni penekanan kepada pembangunan kapasiti guru, upskilling guru dari segi kaedah pengajaran pembelajaran, pengetahuan untuk ke arah itu. Sebab itu kalau kita ambil contohnya ialah ICT yang Fariha sebut tadi, ICT ataupun teknologi sekarang, jadi kita upgrade. Kita ada satu sistem di mana guru-guru kita sekarang ini kita dapati hanya 60% saja, 60% saja yang berjaya dalam ujian pertama kita. The rest nanti kita akan tingkatkan. Dia ada peringkatnya. Betul, ada peringkatnya. Okey Datuk, yang terakhir Datuk, harapan Datuk untuk sistem pendidikan Malaysia kita ni sebelum dengan sambutan Hari Guru Kebangsaan ke-43. Dia Fariha ya, dalam guru ni tidak kiralah teknologi apa, kaedah apakah yang baru yang akan datang ni, dia akhirnya nanti dia akan balik kepada prinsip yang asas. Sebab itu saya berharap, walaupun kita menghadapi cabaran yang besar, tapi 3 prinsip asas tu perlu kita perkuatkan dalam keguruan kita yang menjadi amalan guru. Yang pertama, kita minta guru kita apabila dia mendidik anak muridnya, dia menekankan apa yang dipanggil human dignity, kemuliaan insan ataupun karamah insan itu perlu ditekankan. Setiap pelajar kita dia adalah manusia yang perlu kita berikan perhatian kemuliaan insannya itu. Yang keduanya, kita mesti berpegang sebagai seorang guru bahawa setiap pelajar itu ada potensi yang boleh digilap, tidak kira daripada manapun. Kita mesti digilap potensi itu. Dan yang ketiganya, setiap pelajar itu educability, boleh dididik. Boleh dididik. Maknanya kalau ketiga-tiga prinsip yang kita tekankan, insya-Allah guru kita akan menjadi guru yang cemerlang. Tetapi kalau dia sudah merasakan bahawa ada anak murid yang tidak boleh didik, maknanya it's the end of the world. Maknanya tidak boleh lagi dia mendidik anaknya. So these 3 prinsip ini yang penting pada kita untuk Hari Guru kita. Okey, terima kasih Datuk Amin Seni sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pelajar Malaysia. Kita mengharapkan nanti di 2025 dapat satu anjakan, dapat melihat satu anjakan besar dalam sistem pendidikan Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Fariha.